Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 September 2023 bersama saya Syiha Mama Amin. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman enggan tunduk kepada desakan agar mengosongkan kerusi Parlimen selepas mengumumkan keluar daripada blok kerajaan. Presiden muda itu menjelaskan bukan dia yang mengkhianati janji kepada pengundi pada PRU 15 lalu. I am someone who believes in the rule of law. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, sebelum pilihan raya, apakah platform yang kita berjuang? Sebelum pilihan raya, kita kata kita tidak akan gugurkan kes rasuah. Sebelum pilihan raya, kita katakan bahawa kita akan lawan perasuah. Kita katakan kita akan bawa reforms. Kita tak masuk pilihan raya pun dengan Barisan Nasional pada masa tersebut. Selepas pilihan raya, apa yang dijanjikan sebelum pilihan raya ke selepas pilihan raya berbeza. Bagaikan langit dan bumi. Dulu kata nak penjarakan, kini angkat, bebaskan, gugurkan kes-kes rasuah. Dulu kata nak bawa reforms, kini batu nisankan reforms. So, jikalau saya perlu kosongkan kerusi kerana ingin lawan rasuah, saya cadangkan belilah cermin bagi ahli parlimen ataupun menteri yang katakan perkara tersebut. Beli cermin. Mengapa saya katakan beli cermin? Maksudnya kalian semua perlu kosongkan kerusi juga. Kerana sejak bila kamu dipilih untuk gugurkan kes perasuah? Walhal kamu lawan dan kamu janji kepada rakyat perkara tersebut. Adakah kamu bersedia untuk kosongkan kerusi juga? Terdahulu, Syed Saddiq mengumumkan keluar daripada blok kerajaan sebagai membantah pihak pendakwaan yang menarik balik pertuduhan terhadap penimbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi. Sementara itu, dalam siaran langsung tersebut, Syed Saddiq turut membangkitkan keraguan terhadap penjelasan kerajaan bahawa Jabatan Peguam Negara telah bertindak secara bebas dalam menarik balik pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menghormati keputusan Syed Saddiq untuk meninggalkan Kerajaan Perpaduan. Menurutnya, sebagai parti politik yang bebas serta menekankan prinsip dan integriti, muda berhak untuk menentukan arah perjuangan politik mereka. Bagaimanapun, Hassan memohon supaya Syed Saddiq dan muda agar menyokong inisiatif pentadbiran pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim jika kerajaan membawa inisiatif reformasi di Parlimen yang memerlukan kelulusan majoriti 2/3 dalam undian. Wakil Rakyat Lantang dari PKR itu juga mencadangkan muda membina third force atau kuasa ketiga dalam politik Malaysia. Katanya ia bagi memberi saingan sihat kepada PHBN dan Perikatan Nasional. Dalam satu kenyataan petang semalam, muda mengesahkan parti itu telah keluar daripada blok kerajaan. Menurut parti itu, tindakan tersebut berkaitan dengan keputusan Peguam Negara yang melepaskan tanpa membebaskan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ketika ini, muda mempunyai seorang wakil di Dewan Rakyat, iaitu presidennya sendiri Syed Saddiq yang memenangi kerusi Parlimen Muar pada PRU lalu. Baik, kita ke berita seterusnya. Ahli MKT UMNO Nur Jazlan Muhammad menegaskan undi Melayu pada PRK Parlimen Pulai memberi petunjuk jelas berhubung sokongan orang Melayu kepada calon PH. Menurut Nur Jazlan, ia memberi maksud bahawa PH tetap memerlukan UMNO untuk menang pada PRK tersebut kerana jika keadaan sebaliknya dalam situasi berlainan, calon PH mungkin akan kalah. Berdasarkan analisanya, terdapat 10,000 pengundi Melayu yang juga akar umbi UMNO mengundi calon PH pada PRK Pulai Sabtu lalu. Ulasnya lagi, sebanyak 10,000 undi Melayu yang diterima calon PH membabitkan peti undi di Dun Perling dan Kempas yang majoritinya datang dari ahli UMNO Pulai. Ketua UMNO bahagian Pulai itu berkata keadaan itu membuktikan penyokong tegar UMNO sudah mula menerima kerjasama BN yang diterajui UMNO dengan PH dalam kerajaan perpaduan.
Nur Jazlan juga berkata keputusan itu membuktikan kerja keras UMNO Pulai untuk memujuk akar umbinya sudah mula menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Dua calon PH, Suhaizan Kayat serta Nazri Abdul Rahman, masing-masing memenangi kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram pada PRK yang lepas. Suhaizan yang juga bekas Speaker Dun Johor memperoleh 48,283 undi untuk menewaskan Zulkifli Jaafar daripada PN yang memperoleh 29,642 undi dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi memperolehi 528 undi. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Dalam perkembangan lain, ahli MKT UMNO Isham Jalil menggesa supaya parti itu tidak bersama PH serta DAP pada pilihan raya dan bertanding secara solo sebagai Barisan Nasional. Gesaan itu menurut Isham penting bagi mengembalikan semula sokongan akar umbi yang didakwanya menolak kerjasama dengan DAP. Bagaimanapun, Isham berkata UMNO boleh kekal bersama kerajaan perpaduan dengan menjunjung titah agung sekaligus dapat menyumbang dalam hal ehwal dasar dalam kerajaan. Dalam masa yang sama, jelasnya lagi ia dapat mengekalkan perjuangan asas UMNO dan mengembalikan akar umbi yang dilihatnya semakin menjarakkan diri dengan Parti Keramat Melayu itu kerana hubungan dengan DAP. Isham yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO berkata, cara itu telah dilakukan oleh UMNO ketika bersama dalam kerajaan PN namun tidak dalam pilihan raya. Walaupun meramalkan UMNO mungkin tidak berjaya pada pilihan raya kecil, namun dengan mengembalikan akar umbi, Isham berkata harapan untuk memulihkan parti dari terus menjadi abu tetap cerah. Isham turut menegaskan parti politik sememangnya tidak boleh hidup tanpa akar umbi. Justeru mengembalikan keyakinan mereka terhadap UMNO amat penting. Menurut Isham lagi, akar umbi juga tidak harus dipaksa menyimpang dari perjuangan asas mereka dengan menerima kerjasama bersama DAP. Sidang khas Dewan Rakyat yang bermula hari ini kecoh apabila unsur tergempar dikemukakan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Zaid Hamidi ditolak. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul bagaimanapun berkata akan memberi ruang kepada Wan Faizal selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berucap. Tuan Ini Ketua, standing order. Speaker belum mula sudah standing order. Biar Speaker mula dulu. Baik. Biar Speaker habis dulu. Silakan Tuan Speaker. Okey, seperti yang telah pun saya maklumkan, apa-apa juga yang berhormat nak bangkitkan ialah selepas urusan-urusan yang telah pun ditetapkan oleh Perdana Menteri. Jadi selepas Perdana Menteri berucap, saya akan beri peluang untuk yang berhormat bangkitkan. Silakan. Dia peruntukan dia ada, peruntukan dia terserah dengan speaker memberi kebenaran atau tidak. Itu muktamad. Terima kasih. Siapa speaker ni? Ya berhormat Tuan Speaker, kita tidak mahu. Yang menjadi speaker di Dewan ini adalah Yang Berhormat I am back, Speaker. Bukan Yang Amat Berhormat Tambun. Yang Amat Berhormat Tambun telah mendahului speaker menolak usul yang dibawa oleh Machang. Ini yang tidak betul. Dilaporkan bahawa Parlimen bukan mahkamah. Ini adakah Yang Berhormat Tan Sri Speaker dipengaruhi oleh Yang Amat Berhormat Tambun buat keputusan ini? Ada 1 tahun 2021 Yang Berhormat Tambun masa itu jadi Ketua Pembangkang duduk di sini. Masa speaker bersidang, Yang Berhormat Tambun ada sebut, ni dia laporkan, speaker jangan sekongkol lindungi menteri. Saya nak kata speaker jangan sekongkol lindungi Perdana Menteri. Itu dulu. Speaker jangan bersekongkol melindungi Perdana Menteri yang membuat ruling di luar speaker parlimen. Are you saying I'm repeating, saya ulang apa yang dikata oleh Tambun dulu. Di report. Baik, keputusan dia duduk di sini dulu.
Dia kata kepada speaker pada masa itu. Kota Baru. Speaker. Kota Baru, please. Okay. Sementara itu, pembangkang menyatakan rasa kecewa apabila Johari akhirnya tidak memberi ruang untuk mereka membangkitkan usul tergempar tersebut, walaupun selepas Anwar membentangkan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK 12. Kepada speaker, kerana telah berjanji, mungkin janji. Walaupun kita tahu bahawa Madani ini banyak berbohong, perkara-perkara yang telah diucapkan selama ini, tetapi kami tak sangka di Dewan Rakyat, di Dewan yang mulia ini, tiba-tiba lagi sekali dengan rakyat Malaysia menonton seluruh Malaysia bahawa kami akan diberi peluang untuk membentangkan usul 18.1 selepas pembentangan Perdana Menteri. Tiba-tiba kami tidak dibenarkan dan kami tidak diberitahu sama ada besok boleh bawa ataupun tidak. Tetapi yang paling penting, round pertama rakyat sendiri melihat bahawa selepas saja pembentangan ini, kerajaan lagi sekali berbohong secara terbuka pada rakyat, janji nak bagi bahas, tiba-tiba tak boleh bahas. Jadi rakyat Malaysia yang tertunggu-tunggu untuk kami bawa usul berhubung dengan kes 47 kes timbalan Perdana Menteri tak dapat dibuat apa-apa kerana kami tidak benarkan bahas. Dan juga kita juga nak penjelasan kenapa ketua pendakwa telah berhenti. Dan dengan cerita dia mungkin akan bersara awal kerana mungkin tidak puas hati tentang apa yang berlaku. Kami nak bagi tahu, kami semua kawan-kawan di sini protes dan menyatakan rasa tak puas hati kami kepada kerajaan Madani yang sering melakukan pembohongan. Dalam pada itu, Dewan Rakyat terus panas apabila isu peraturan pemakaian tali leher menimbulkan kekecohan. Kekecohan berlaku selepas Johari membuat peraturan semua ahli parlimen tidak wajib memakai tali leher tetapi masih perlu memakai lounge suit. Ahli-ahli yang berhormat, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kod pakaian untuk ahli Dewan Rakyat dan para pegawai di Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada Peraturan Mesyuarat 41F. Saya ingin memasyhurkan bahawa ahli Dewan Rakyat tidak perlu memakai tali leher apabila memakai long suit, manakala pegawai hendaklah memakai tali leher apabila memakai long suit. Jadi Tuan Ketua, ayat Tuan Ketua tadi kata kalau tak pakai tie kena pakai kot. Jadi kalau tak pakai tie tak payah pakai kot. Maksudnya begini. Jadi kalau tak payah Ketua Pembangkang ni pening ni, Ketua Pembangkang ni. Jadi kita Hei, Ketua Pembangkang. Duduklah, duduk. Kita pakai biasa. Duduk. Buang masa ni, buang masa. Ada benda dia Buang masa. Arau pergi jadi Ketua Pembangkang. Arau pergi jadi Ketua Pembangkang. Ulangan duduk. Ketua Pembangkang yang ada sekarang ni. Pindah tempat Arau. Tak faham bahasa. Ulangan duduk. Tak faham bahasa. Buang masa. Speaker pun tak kata apa ulangan. Buang masa. Ulangan duduk. Ulangan, saya nak ambilkan para ni. Tuan Ketua. Okey. Tuan Apa Ketua. yang emosi sangat ni? Saya ingin jelaskan saja. Sebab Tuan Ketua cakap begitu rupa. Saya di kampung saya nak pergi jalan kampung Ulu sana banyak monyet. Jadi sebab itu saya tak biasa dengan monyet-monyet ini. Sebab itu saya minta Tuan Ketua sila jelaskan. Okey. Tak kelakar pun, tak kelakar. Kalau tak ada monyet, mari datang Hulu Langat. Ada monyet. Mari datang Hulu Langat, banyak monyet. Mari. Tak kelakar langsung. Baik. Betul tak Kinabatangan? Kinabatangan, betul tak? Tak kelakar langsung. Anggota pentadbiran datang ke parlimen tak perlu pakai tie. Apa beza dengan pegawai kerajaan? Pegawai kerajaan yang mengiringi menteri kenapa perlu pakai tie? Apa bezanya duduk di dalam Dewan Parlimen? Kota Baru, itu keputusan saya, Kota Yalah, Baru. itu kita nak dapat penjelasan. Saya minta Rasionalnya apa? Saya minta supaya pegawai-pegawai tidak ikut MP sebab ini keputusan yang telah pun ditetapkan bertahun lamanya. Bahawa pegawai-pegawai kena pakai suit dan pakai tie. MP tak mau pakai tie pun tak apa. Itu ialah discretion saya memberikan kelonggaran kepada MP. As simple as that. Please. Manakala kalau YB tak setuju, kita akan bawa ke Jawatankuasa decide. Saya chair saja. Lepas tu kalau kita decide otherwise, kita akan implementkan. Terima kasih.
Berita seterusnya. SPRM akan memanggil Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur bagi membantu melengkapkan siasatan berkait isu pelombongan unsur Nadin Bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjayanya Azam Paki berkata Sanusi mungkin akan dipanggil sama ada minggu ini atau minggu depan untuk diambil keterangan. Menurut Azam, siasatan sudah berada di peringkat akhir namun perlu melihat kepada beberapa perkara dalam konteks undang-undang, sistem dan prosedur. Memetik utusan Malaysia, Azam berkata, hasil siasatan diharap tidak hanya tertumpu kepada pelakuan jenayah tetapi mengesan penyalahgunaan sistem dan SOP. Pada 9 Ogos lalu, SPRM memaklumkan mendapat petunjuk baharu dan mungkin memanggil individu penting bagi membantu siasatan rasuah serta salah guna kuasa dalam pelombongan REE di Bukit Enggang, Sik Kedah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.